Selamat sejahtera kepada Profesor Dr. Rosmina. Kami dari kumpulan 49 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu adat resam dan perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama, menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik kerana mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai. Setiap kaum mempunyai adat resam yang diturunkan daripada nenek moyang sebagai tanda pembentukan jati diri dan identiti kaum. Malah adat resam juga dipelajari agar tidak luput ditelan zaman. Dan agama merupakan satu amalan yang harus ada pada diri manusia agar dapat menjadi acuan hidup yang lebih bertamadun kepada diri seseorang. Berikut adalah isu dan permasalahan kajian. Yang pertama, hidup dalam lingkungan, kaum dan budaya sendiri. Masyarakat mengamalkan sikap tidak ambil tahu tentang kaum lain, dan ia juga menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri. Permasalahan yang kedua ialah kewujudan teknologi baru. Kewujudan teknologi ini telah mengalihkan perhatian masyarakat supaya tidak memfokuskan kepada budaya masing-masing kerana berpendapat bahawa adat resam serta budaya sendiri itu merupakan sesuatu yang tidak penting pada zaman ini. Dan teknologi merupakan sesuatu alat digital yang lebih menghiburkan serta lebih membawa manfaat kepada diri. Permasalahan atau isu yang ketiga adalah masyarakat lebih terpengaruh dengan budaya luar. Hal ini boleh menyebabkan masyarakat bersikap prejudis terhadap kaum sendiri. Berikut merupakan objektif kepada kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti punca adat resam serta perayaan di Malaysia tidak dapat dihayati oleh masyarakat majmuk di negara kita. Objektif yang kedua adalah menyatakan kesan yang berlaku akibat adat resam dan perayaan tidak dihayati. Objektif yang ketiga adalah mencari langkah penyelesaian yang sesuai bagi mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian mensasarkan kepada mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Skop kajian yang tertumpu kepada golongan ini kerana mereka berminat untuk memberikan respon kepada permasalahan kajian dan peka terhadap perubahan sekeliling. Dan skop ini juga berfokuskan kepada punca, kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi isu atau permasalahan adat resam dan perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia ini. Seterusnya ialah aktiviti dan proses kajian. Jadi proses kajian ini dijalankan sejak minggu yang keempat, iaitu pemilihan tajuk bersama penyelia dan rakan-rakan yang lain. Dan kami memilih tajuk ini kerana ia sesuai dan mudah untuk mencari maklumat, sama ada melalui masyarakat sekeliling ataupun melalui internet yang sudah sedia ada informasi disediakan di sana. Dan kajian ini juga dijalankan dengan mensasarkan kepada golongan 18 tahun ke atas kerana golongan ini lebih peka dengan keadaan sekeliling dan lebih arif tentang kenapa, bagaimana permasalahan kajian ini boleh berlaku, dan kami berpendapat bahawa golongan ini boleh memberikan input yang baik serta berinformasi. Seterusnya, informasi ini juga dapat kami dapatkan daripada internet, sumber internet, dan daripada sumber yang telah menjalankan aktiviti ini.
Dan kami juga menyediakan borang soal selidik iaitu melalui Google Form. Dalam pada itu, kami juga dapat menganalisis dan mendapat maklumat tentang punca kesan dan langkah bagi mengatasi masalah kepada tajuk kajian ini. Berikut adalah contoh-contoh dan soalan yang kami ajukan kepada responden melalui Google Form. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai faktor adat resam dan perayaan serta kepercayaan tidak dapat dihayati oleh masyarakat di Malaysia. Faktor yang pertama ialah ini kerana masyarakat hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri. Keadaan ini akan menyebabkan timbulnya sikap tidak ambil peduli dan mementingkan diri sendiri menguasai sesuatu kaum kerana tiada kaum lain yang tinggal berhampiran dengan mereka untuk mereka menanyakan soalan. Faktor yang kedua pula ialah kewujudan teknologi. Kewujudan peranti elektronik seperti televisyen, telefon bimbit dan komputer telah mengalihkan perhatian masyarakat kerana perkara tersebut dianggap lebih menghiburkan dan bermanfaat bagi mereka. Faktor yang ketiga pula ialah kekeliruan dengan adat resam dan perayaan yang dibolehkan oleh syarak. Ini kerana mereka tidak pasti akan cara sambutan yang dibolehkan mengikut agama mereka serta pelaksanaan adat resam tersebut sama ada dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh syarak. Faktor yang seterusnya pula ialah kerana masyarakat terpengaruh dengan budaya barat. Ini kerana kebanyakan masyarakat kita terlalu terdedah kepada perkembangan teknologi. Platform sosial media yang ada pada masa kini tidak digunakan dengan sebaik mungkin dan menyebabkan mereka bersifat prejudis terhadap adat resam dan perayaan kaum sendiri. Faktor yang terakhir pula ialah keluarga besar susah untuk berkumpul pada perayaan yang besar. Antara kesan-kesan yang dapat diambil daripada responden soal selidik di Google Form mengenai adat resam dan perayaan tidak dihayati oleh masyarakat, maksudlah hilangnya sikap toleransi antara mereka. Ini adalah disebabkan masyarakat masing-masing mempunyai tanggapan negatif terhadap adat resam kaum lain. Seperti contoh, adat resam kaum India yang mana pengantin perempuan akan memberi mas kahwin kepada pengantin lelaki, yang mana perkara yang sebaliknya berlaku dalam adat resam kaum lain. Ini akan menimbulkan sikap prejudis terhadap prejudis antara mereka dan akan membawa kepada ketidaksepaduan masyarakat. Yang seterusnya, hilangnya identiti dan warisan sesuatu kaum. Seperti yang kita sedia maklum bahawa adat resam merupakan simbolik kepada sesuatu kaum tersebut. Jika tiadanya pengamalan adat resam daripada kaum itu sendiri, maka lenyaplah pengetahuan dan identiti warga kaum tersebut daripada pengetahuan umum. Ini adalah disebabkan tiada penerapan adat resam daripada generasi terdahulu. Sebagai contoh, daripada ibu bapa kepada anak-anak, daripada nenek moyang kepada cucu-cucu dan sebagainya. Maka sebagai kesannya, identiti kaum tersebut tidak akan dikenali dan diketahui oleh generasi baharu daripada kaum itu sendiri. Akhir sekali ialah keregangan hubungan antara masyarakat. Ini adalah disebabkan sekiranya masyarakat tidak menghayati perayaan yang mereka sambut, maka kurangnya amalan ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi amalan rumah terbuka dan akan menyebabkan nilai kebudayaan dalam masyarakat yang terhakis. Seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Litam T, perayaan merupakan salah satu kunci keamanan dan keharmonian sesebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia dan sekaligus akan menjadi tonggak kepada pembinaan sesebuah negara. Dan juga perayaan juga berjaya membina pemahaman antara masyarakat dan juga sikap
sikap menghormati antara satu sama lain. Antara langkah penyelesaian yang dikemukakan oleh responden soal selidik Google Form termasuklah memberi didikan ilmu pengetahuan mengenai adab bersam. Sebagai golongan yang lebih tua dalam keluarga seperti ibu bapa, nenek moyang dan sebagainya, mereka seharusnya lah memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka dengan adab bersam. Sebagai contoh, membiasakan anak-anak mereka mengamalkan adab bersam dalam harian mereka supaya mereka dapat membesar dengan suasana adab bersam tersebut. Seterusnya, di samping membina jati diri anak-anak mereka, seterusnya ialah membiasakan diri masyarakat dengan adab bersam dan suasana perayaan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat mengambil inisiatif mengadakan aktiviti sosial, sebagai contoh perayaan gawai, yang mana perayaan ini turut diraikan oleh pelbagai suku kaum di Sarawak seperti kaum Iban, Bidayuh, orang Ulu dan banyak lagi. Dan turut juga dalam aktiviti ini masyarakat membawa makanan daripada kaum masing-masing supaya mereka dapat bertukar merasai makanan daripada kaum lain, di samping bertukar resipi dan ilmu antara mereka. Langkah lain yang perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini ialah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun KPM haruslah menerapkan pengajaran adat resam dan perayaan sejak di bangku sekolah rendah lagi. Ini kerana pendedahan sepatutnya dilakukan pada usia yang awal kerana lebih mudah untuk mendidik ketika mereka kecil dibandingkan ketika mereka besar. Seterusnya, pihak berkuasa seperti Jabatan Agama juga haruslah memainkan peranan dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang adat resam dan perayaan yang boleh dirayakan. Mereka boleh mengatasi kekeliruan ini dengan menyebarkan fakta-fakta ini di saluran program televisyen, dada akhbar dan penyebaran melalui media sosial agar ia dapat diakses oleh masyarakat. Di samping itu, majikan pula boleh memberikan cuti yang panjang kepada pekerja-pekerja bagi yang duduk jauh daripada kampung halaman mereka supaya mereka boleh pulang dan menyambut perayaan tersebut bersama keluarga mereka agar perayaan yang dapat disambut dengan meriah dan dapat dihayati bersama orang yang tersayang. Dengan ini, semangat meraihkan perayaan itu akan kekal tinggi dan tidak akan lupa untuk dihayati oleh masyarakat di Malaysia. Salam Prof, nama saya Esther. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh rakan sepasukan saya sebentar tadi, kami telah merangkumi semua penemuan kami ke dalam poster infografik. Poster infografik ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan adat resam dan perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Kami juga telah membincangkan punca, kesan dan langkah tentang adab resam serta perayaan di Malaysia tidak dapat dihayati oleh masyarakat majmuk di negara kita. Sebagai penutup tirai perbincangan, kita tahu pengekalan adat resam dan kepercayaan setiap bangsa dan agama merupakan tanggungjawab semua pihak supaya warisan dan identiti dari nenek moyang kita tidak hilang teladan zaman. Hal ini sangat penting untuk masyarakat kita kerana menghargai dan menghormati adat resam dan perayaan semua kaum akan membawa harmoni kepada negara kita. Selain itu, sebuah negara yang harmoni akan memperkembangkan pembangunan negara. Hal ini kerana perpaduan antara kaum di negara kita dapat menyelesaikan masalah yang berlaku dalam negara dengan mudah. Oleh itu, hasil daripada tugasan ini, kami dapat mengetahui punca adat resam dan perayaan di negara kita tidak dihargai oleh kaum sendiri, seterusnya dapat mencegah perkara ini. Sekian, terima kasih.